Hai korang, apa khabar? Moga sehat-sehat selalu. Okey, di tangan Admin Cheesy ini ada dua botol. Satu botol klasik lagi. Baru kata lama dah kita keluar dan ini baru kita keluar juga. Kan? Dengan harga yang mana? Mana harganya? Ni. Dah nampak tak korang? Korang? Okey, ada nampak tak? Sekejap ya. Kamera, tolong. Okey, ini. Dan ini. Kita. Okey, nampak. Akhirnya. Nampak tak harganya? Inilah Admin Cik Z katakan. Dua-duanya adalah sama, cuma bezanya lama dan baru. Jadi, siapa yang nak dapatkan lagi, kita masih bagi peluang untuk anda. Dalam pembacaan buku ni, okey, kita perlukan tenaga kan? Jadi, mandilah dengan mandian bidara terapi ini. Menterapikan minda anda. Okey. Dalam masa yang sama juga, kalau lepas mandi korang rasa tak selesa, terus sapu aromaterapi di bahagian mana anda tak selesa, sapu sahaja dengan aromaterapi ini. Ini pun kandungan yang dah diruqyah tau, dan didoakan dengan bacaan ayat-ayat Al-Quran sepenuhnya. Jom kita sambung baca buku. Agak lama kan kita tak jumpa baca buku? Jangan rindu awal-awal. Okey, kita ada. Buku mana? Terbalik kita letak. Okey, buku mana? Buku ini korang. Okey, jom kita sambung. Kita di mana hari tu? Kita di sini. Ini adalah penanda buku kita. Penanda buku kita memang agak unik. Hilang satu, ada cover 3 lagi. Kan? Jom. Kita mau baca di sini. 176. Kamera jangan. Kalau kata jangan degil tau. Jom kita baca. Islam tidak mampu menyemarakkannya ke seluruh alam. Orang yang akan melakukan demikian ialah orang yang akan muncul pada zaman umwah kedua. Kebangkitan Islam itu kelak diterajui oleh pemimpin yang bertaraf khalifah. Umat Islam perlu yakin dengan zaman-zaman yang tersebut di atas. Kenyataannya telah berlaku dalam sejarah daerah. Kejatuhan zaman diktator yang merupakan titik peralihan kepada zaman pemerintahan khalifah itu sedang berlaku pada zaman kita ini. Siapa yang tidak yakin bererti dia bukan sahaja menolak dan menafikan sejarah, bahkan dia menolak kebenaran Rasulullah SAW. Okey, bukti-bukti kebenaran kemunculan pemimpin khalifah Islam. Rasulullah SAW pernah mengingatkan umatnya yang akan hidup pada fasa keempat ini bahawa akan datang fitnah yang paling besar dalam sejarah tamadun manusia, iaitu fitnah Dajjal. Dajjal tidak akan datang dalam fasa kelima kerana pada waktu itu kekuasaan telah berada di pihak orang yang beriman. Dajjal juga tidak akan muncul selepas fasa kelima kerana Dajjal dan Yahudi sudah tamat. Dajjal telah mati dibunuh dan ramai orang Yahudi bakal menganut Islam. Hanya dalam fasa keempat ini, Iblis berpeluang untuk memupau seramai mungkin pengikutnya yang akan ke neraka. Zaman kita sekarang besar kemungkinan ialah fasa keempat ini berdasarkan beberapa petanda yang telah dan sedang terjadi. Okey, jadi itulah yang kemungkinan kan pada akhir zaman akan terjadi. Akan terjadi peperangan seluruh dunia sehingga ke negara bersaji di kutub utara. Sifat-sifat pemimpin Islam yang bakal muncul selepas zaman fitnah dahulu haram. Okey, nama pemimpin yang dijanjikan itu ialah seperti nama Rasulullah SAW dan nama ayahnya seperti nama ayah Rasulullah. Beliau berasal dari keturunan puteri Rasulullah SAW dari anak cucu Hasan bin Ali bin Abi Talib. Nama lengkapnya menurut sesetengah pekaji sejarah adalah Muhammad bin Abdullah Alawi Al-Hasani Al-Quraisy. Okey.
Rasulullah SAW menggelarnya Al-Mahdi, memberi kabar gembira dengan kemunculannya. Umat Islam wajib bersyukur dengan berita ini dan tidak perlu perjuris dan menyangka dengan pelbagai sangkaan seperti orang munafik yang menakut-nakutkan dengan berita kemunculannya. Yakinlah janji Allah pasti akan terjadi. Imam Ibnu Atri Al-Jazri berkata, makna Al-Mahdi adalah orang yang mendapat petunjuk dari Allah. Dengan itu dia Al-Mahdi diberi nama Al-Mahdi yang mana Rasulullah SAW memberi khabar gembira dengan kedatangannya di akhir zaman. Dengan ini, dengan ini. Dengan ini fahamlah kita Al-Mahdi bermaksud orang yang mendapat petunjuk. Dengan mengikutnya kita tidak akan sesat. Seperti mana setiap hari kita berdoa kepada Allah dalam solat ketika membaca surah Al-Fatihah. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Oleh sebab isu Al-Mahdi telah bercampur dengan fitnah kepalsuan yang datang dari golongan Syiah. Kita perlu berhati-hati. Tetapi bukan sampai menafi atau menolak kedatangannya. Hal ini seperti mana? Dijelaskan dalam hadis-hadis yang sahih. Antaranya satu, hadis dari Abdullah bin Mas'ud Rasulullah SAW bersabda, kiamat tidak akan terjadi sampai semua manusia dipimpin oleh seseorang dari Ahlul Baitku. Namanya sama dengan namaku, nama ayahnya sama dengan nama ayahku. Dia akan memenuhi bumi dengan keadilan. Kedua, hadis dari Sayyidina Ali bin Abu Talib. Nabi SAW bersabda, Al-Mahdi dari kami Ahlul Bait. Allah akan menjadikannya saleh dalam satu malam. Ketiga, hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri. Rasulullah SAW bersabda, Al-Mahdi dari kalangan kami Ahlul Bait. Dia berhidung mancung dan berdahi lebar. Dia akan memenuhi bumi dengan keadilan sebagaimana telah terpenuhi dengan laku, durjana dan kezaliman. Dia akan hidup selama sekian. Lantas baginda membentangkan tangan kiri dan dua jari tangan kanan, jari telunjuk dan ibu jari. Baginda melakukan demikian 3 kali. Bagaimana membentang? Membentang dua jari kanan, jari tunjuk, ibu jari, 3 kali. Dua jari kanan, membentang tangan kiri. Membentang tangan kiri, dua jari tangan kanan. Jadi itu adalah perkata melakukan baginda melakukan demikian 3 kali. Di situlah. Keempat, hadis dari Ummu Salamah. Rasulullah SAW bersabda, Al-Mahdi termasuk keturunanku, berasal dari putriku Fatimah. Nasab Al-Mahdi bersambung sampai ke jalur Hasan bin Ali bin Abu Talib. Sebagaimana dijelaskan dalam Sunan Abu Dawud, dari Abu Ishaq disebutkan bahawa Sayyidina Ali memandang putranya Hasan seraya berkata, putraku ini akan menjadi orang besar sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW dan akan keluar dari sulbinya seorang lelaki yang bernama sama dengan nama Nabi kamu, akhlaknya sama dengan akhlak Nabi kamu, tetapi tidak dengan perawakannya. Lantas dia menyebutkan kisahnya dan berkata dia akan memenuhi bumi dengan keadilan. Barat dan Yahudi bimbang kebangkitan Islam akhir zaman. Berdasarkan hadis-hadis di atas dan cacatan Ibnu Khaldun, dalam muqaddimahnya dicangka bahawa zaman kebangkitan Islam ialah pada kurun yang bermula selepas tahun 2001 Masihi. Berdasar perkembangan dunia hari ini, rasa-rasanya kita sekarang ini berada pada kurun yang dimaksudkan itu. Sekarang ini kita sedang berada dalam pada tahun 2019, bahkan pihak barat sendiri meramalkan kemusnahan dunia pada tahun 2020 atau 2022. Bagi kita ia bukan kiamat. Kehancuran yang dimaksudkan itu ialah kehancuran kuasa barat dan kemusnahan Yahudi. Dalam tahun 2022 yang disebutkan. Jadi penulis buku ini pun memang dah mengkajikan. Jom kita sambung lagi.
Pihak Barat sendiri telah meramalkan hal ini dalam filem dokumentari yang menyampaikan mesej kepada dunia bahawa Islam akan bangkit di abad ke-20 Masihi sebagai satu kuasa besar. Oleh sebab itu, musuh-musuh Islam sangat gerun dengan kebangkitan Islam yang terkenal dengan ketegasan dan sikap tidak bertolak ansur dengan Barat dan kuasa kufar, sehingga menganggap orang Islam sebagai pengganas. Sebaliknya, keganasan Yahudi dianggap sebagai hak bangsa Yahudi memperjuang wilayah mereka. Sebelum ini, orang Yahudi hidup berselerakkan di serata dunia. Kini mereka berkumpul di Israel. Hal ini dapat kita lihat sebagai suatu hikmah di sebalik ketentuan Allah. Mereka kelak akan dihapuskan bersama Dajjal kerana mereka telah berkumpul di suatu tempat. Lantaran itu, jika muncul sahaja tokoh-tokoh tertentu yang menghidupkan Islam sebagai cara hidup Barat, dan pihak-pihak yang takut dengan Islam akan melakukan pelbagai fitnah. Mereka akan dilihat sebagai bahaya kepada dunia dan perlu dihapuskan. Inilah yang terjadi pada Mesir dan Syria. Sebelum ini, ia telah terjadi pada Iraq, Libya, Afghanistan dan lain-lain negara yang disenari sebagai negara pengganas. Konspirasi Yahudi Zionis dan Kristian itu telah didedahkan sendiri oleh Allah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 120 bermaksud, sesungguhnya kamu Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu sehingga kamu mengikuti agama mereka. Tertulis dalam Al-Quran korang. Okey, tertulis. Okey, artinya pada setiap masa mereka tidak henti-henti mengadakan pelbagai perancangan dan konspirasi untuk menghapuskan umat Islam. Okey, ini gambarannya. Ya, orang Yahudi yang berada di Palestin meraihkan kemenangan mereka menduduki wilayah itu. Ini zaman kaum muslimin diserang dan dicatur oleh musuh sesuka hati. Sebelum terjadi kemeluk perang dunia yang besar, umat Islam jumlahnya ramai. Tetapi mereka ibarat buah yang dicatur dan diperlakukan sesuka hati oleh para musuh Islam. Hal itu dibayang dan disebut oleh Rasulullah SAW 15 abad dahulu. Baginda bersabda, maksudnya hampir sahaja umat-umat selain kamu merebutkan kamu dari segala penjuru, sebagaimana orang yang sedang makan dalam suatu hidangan merebutkan semangkuk makanan mereka. Para sahabat bertanya, apakah jumlah kita umat Islam sedikit pada waktu itu, wahai Rasulullah? Baginda menjawab, pada waktu itu jumlah kamu banyak, akan tetapi keadaan kamu tak ubah seperti buih di permukaan air bah. Dalam hati musuh-musuhmu telah hilang ketakutan terhadap kamu, kerana dalam hatimu telah terdapat penyakit al-wahan. Para sahabat bertanya, apakah al-wahan itu? Baginda bersabda, cinta dunia dan takut mati. Hadis Hasan diriwayatkan oleh Ahmad dalam musnadnya. Telah terbukti bahawa musuh umat Islam telah berebut-rebut menyerang dan mencatur umat Islam sejak jatuhnya Khalifah Islamiyah bermula sejak kejatuhan Baghdad. Sejak itu, umat Islam terpecah-pecah menjadi negara-negara kecil yang saling bermusuhan disebabkan oleh kepentingan dan cita-cita dalam negeri masing-masing. Sedangkan segala permusuhan tersebut tidak terlepas dari rencana yang dimainkan oleh para dalang. Apabila mereka melihat umat Islam berada dalam keadaan lemah, mereka terus menyerang dan menjajah serta mencatur negara-negara Islam. Negara Islam menjadi negara yang kecil saling bermusuhan dan dibahagi-bahagikan oleh kuasa-kuasa besar dunia. Para pengkaji, ini adalah peperangan di negara-negara Islam berpanjangan dan umat Islam berpecah belah. Para pengkaji sejarah Islam bersepakat merumuskan bahawa Mustafa Kamal Atatürk adalah orang yang berperanan menumbangkan dan menghancurkan sistem kekhalifahan Islam, kemudian menggantikannya dengan sistem sekular. Atatürk menghapuskan segala bentuk identiti serta syiar Islam dengan mudah kerana umat Islam sendiri telah diserang oleh penyakit cinta dunia dan takut mati. Lalu jiwa dan akal mereka menjadi lemah dan mereka gerun kepada musuh, dan musuh pula menjadi berani mencatur mereka. Itulah petanda dan alamat serta penyakit yang telah terjadi ke atas umat Islam sampai ke hari ini. Muncul pejuang yang menyuarakan perjuangan melalui demonstrasi. Pada zaman ini timbul kesedaran
di kalangan sebahagian umat Islam yang melihat kepincangan dalam masyarakat, kerajaan dan pemerintahan mereka. Lantas mereka berjuang menentang, tetapi mereka melakukannya dengan cara demonstrasi yang bertentangan dengan uslub perjuangan Islam. Okey, ini adalah muka surat seterusnya. Rasulullah SAW telah menyebut hal ini. Baginda bersabda, maksudnya akan muncul nanti 3 perkara buruk sebagai tanda hampir kiamat. Yang pertama ialah tempat yang makmur, masjid menjadi sunyi dan pasar serta tempat hiburan menjadi makmur dikunjungi ramai. Kedua, orang berjuang dan berjihad secara tunjuk perasaan demonstrasi. Dan ketiga, orang menggeser amanah seperti unta menggeser badannya di pokok kayu. Riwayat At-Tabrani. Dalam mengulas hadis di atas, Mufti Brunei dalam kumpulan fatwanya bilangan 30 halaman 164 menyatakan salah satu perkara yang timbul sekarang ini di kalangan orang Islam ialah mereka mengikut cara orang Eropah atau cara orang Barat, iaitu mereka berarak di jalanan dengan meninggikan suara dan menjerit-jerit menzahirkan tuntutan mereka dengan beriktikad bahawa cara itu adalah suatu jihad. Sedangkan Nabi SAW telah mengkabarkan bahawa perbuatan berjuang secara berarak di jalanan dan memekik-mekik itu sebagai mengikut cara orang-orang jahiliyah yang bukan Islam. Sabda Nabi SAW, maksudnya sesungguhnya Allah benci kepada orang yang keji dan membuat perkara keji dan menjerit-jerit di jalanan. Riwayat Ibnu Abi Dunya dari Jabir. Dari keterangan di atas jelas bahawa tren umat Islam berjuang ikut cara berdemonstrasi ialah salah satu tanda akhir zaman dan dunia hampir kiamat. Okay, kita akan berhenti di sini tau. Muncul puak yang mengkafirkan sesama Islam. Selanjutnya Rasulullah SAW telah memberitahu bahawa kelak pada akhir zaman akan muncul sekumpulan para pejuang yang niat mereka hendak menentang sesuatu yang dilihat sebagai penyelewengan, namun mereka menghukum dan mengkafirkan orang Islam. Mereka adalah golongan yang disebut oleh Rasulullah SAW sebagai golongan Khawarij. Rasulullah SAW bersabda, akan datang setelah kewafatanku suatu kaum yang membaca Al-Quran yang tidak melebihi kerongkong mereka. Mereka akan keluar dari agama sebagaimana anak panah keluar dari sasarannya. Kemudian mereka akan kembali kepadanya. Mereka itulah seburuk-buruk manusia dan makhluk. Tanda identiti mereka adalah kepala yang dicukur, botak tanpa memakai kopiah atau serban. Hadis Muttafaq Al-Akhir diriwayatkan dari ramai sahabat, antaranya Abu Hurairah, Ibnu Mas'ud dan Abu Zar. Okey, kita berhenti di sini. Muka surat 185. Kita akan sambung lagi di sesi yang akan datang untuk muka surat seterusnya. Jom kita tanda di sini tau. Tanda di sini senang saja. Okey, jumpa lagi. Jadi, siapa yang di sini nak dapatkan aromaterapi dan mandian, okey, mandi dan anda nak perlukan minyak angin, boleh guna bidara aura aromaterapi ini untuk hilangkan gangguan anda. Jumpa lagi korang di sesi yang akan datang. Assalamualaikum.